Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita agar memberi peluang kepada kita dapat menjalani ataupun mengadakan bicara ilmu kita hikam, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala perjalanan pengajian kita hikam kita ini dipermudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang penting, apa yang kita lakukan pada malam ini, duduk di rumah masing-masing, kita cuba sama-sama muhasabah dan juga cuba memahami kalam-kalam hikmah daripada ulama-ulama. Dalam waktu yang sama kita mencari jalan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, sudah tidak dapat dinafikan antara yang dikasihi, yang disukai oleh Allah apabila seseorang itu menghabiskan masanya dengan mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, belajar ilmu itu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Maka dikatakan bahawa insya-Allah kita walaupun duduk berada di rumah masing-masing, maka diharap kepada para jemaah ketika mana kita sama-sama membincangkan, membahaskan tentang pengajian kita hikam ini, hendaklah dalam keadaan adab, dalam keadaan sopan, dalam keadaan benar-benar ingin mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ustaz doakan agar semua berada dalam kebaikan, dan didoakan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Maka ketahuilah bahawa kita telah membicarakan semalam mengenai nikmat. Ada dua nikmat, dan dua nikmat ini tidak akan dapat lari daripada hamba Allah secara khususnya dan secara umumnya, yakni nikmat penciptaan langit dan bumi. Maka dua nikmat adalah nikmat ijad, itu penciptaan, nikmat penciptaan, Allah mencipta kita daripada tiada kepada ada. Dan yang kedua dipanggil nikmat imdad, nikmat Allah menolong kita dengan mengekalkan akan nikmat. Bermakna Allah tidak menciptakan kita begitu sahaja dengan jasad kita, kemudian Allah meniupkan roh ke dalam diri kita, kemudian Allah Ta'ala memberi sifat-sifat seperti mendengar, melihat dan seumpamanya. Maka dua sifat ini seandainya dibiarkan oleh Allah, seandainya tidak diadakan sifat ijad, bermakna kita tidak ada. Dan apabila sahaja kita sudah diadakan sifat ijad, nikmat ijad, dan seandainya tidak diberi kepada kita nikmat imdad, yakni nikmat berterusan, di dalam pertolongan Allah, maka dikatakan bahawa maknanya tidak akan ataupun kita akan membawa kepada binasa apabila sahaja dalam keadaan kita ini tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dalam diri kita ini ada satu dipanggil perasaan ataupun sifat yang merupakan sifat semula jadi kita. Sifat semula jadi kita yakni memahami bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena mengetahui bahawa
kewujudan kita, kehadiran kita ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Taala sendiri seringkali mengingatkan akan hamba-Nya, dan mengingatkan akan hamba-Nya agar jangan lupa, jangan kita ini tidak sedar akan diri kita. Maka bagaimana Allah mengingatkan kita? Allah mengingatkan kita dengan menurunkan ayat-ayat Allah, ataupun Allah mengingatkan kita dengan pelbagai-bagai asbab, seperti Allah menurunkan penyakit, Allah menurunkan rasa kesempitan, kadang-kadang Allah mendatangkan rasa kesedihan. Maka diharap dengan adanya ujian sebab-sebab yang umpama itu, seperti musibah, kesedihan dan seumpamanya, supaya kita kembali ke pangkal jalan, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita merasa bahawa kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah yang kita membahaskan pada malam ini mengenai kalam daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terlebih dahulu Ustaz ucapkan selamat datang kepada semua yang bersama dengan Ustaz pada malam ini, sama ada berada di Johor, di Pahang, di Melaka, di Kedah, di Sabah, di Sarawak, di Thailand, di mana-mana saja berada, walaupun tidak mampu menyebut mana-mana, tetapi rasa ta'zim, rasa ta'zim, rasa hormat kepada semua para jemaah di mana saja berada. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada malam ini kita membahaskan dalam muka surat yang ke-65. Muka surat 65 berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, faqatuka laka zatiyatun wa wurudul asbabi muzakkiratun laka bima khafiya alaika minha. Berkehendakmu kepada Allah Ta'ala itu bagimu sejatinya. Bermakna sejatinya, bagimu itu adalah sifat semula jadi. Allah Ta'ala jadikan kamu berhajat kepada Allah, itu sifat kita, sifat semula jadi, berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyedarkan kepada kita, kita ini sebagai makhluk Allah, tidak memiliki apa-apa, maka setiap apa kita yang kita gerak ataupun kita diam, semuanya kita berhajat ataupun memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala datangkan sebab, mendatangkan sebab, dan berkehendakmu kepada Allah Ta'ala itu bagimu sejatinya, iaitu semula jadinya, dan datang segala sebab. Lalu Allah datangkan sebab. Sebab macam mana? Daripada kaya. Seperti Allah mendatangkan sebab kamu menjadi kaya. Maka bila menjadi kaya, jangan lupa sifat kamu. Apa sifat kamu? Sifat kamu fakir. Jangan lupa sifat kamu lemah. Betapa ramai orang yang kaya, betapa ramai orang yang hebat kedudukannya, dia lupa akan dirinya. Dia lupa akan dirinya, maka dia binasa. Kerana sesungguhnya dia kena mengenali hakikat dirinya. Hakikat dirinya itu tidak memiliki apa-apa. Lalulah Allah datangkan sebab, seperti Allah jadikan dia kaya, maka dengan sebab itu dia menjadi kaya. Dan Allah Ta'ala jadikan juga boleh jadi dengan fakir. Maka yang kaya jangan lupa Allah, yang fakir jangan berputus asa dengan Allah. Dan jangan juga yang fakir, jangan juga buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Taala memberikan orang ini kaya, orang ini miskin? Maka itu sebagai dikatakan bahawa memberi ingat bagimu pada yang tersembunyi atasmu daripada kehendak kamu. Maka Allah mengingatkan kepada kamu dengan Allah datangkan sebab. Sama ada kaya, sama ada fakir, ada benda yang tersembunyi. Apa dia? Yakni kamu adalah hamba yang tiada apa-apa. Dan kamu ada satu sifat.
Yang sifat ini sifat yang semula jadi pada kamu. Adapun sifat kaya, sifat yang arid, yang mendatang. Boleh jadi dia kaya, boleh jadi dia tidak kaya. Boleh jadi selepas dia kaya menjadi miskin. Boleh jadi ketika dia miskin, dia pakai dia menjadi kaya. Itu sifat yang mendatang. Sifat yang mendatang. Adapun sifat yang kekal itu sifat kamu tidak ada apa-apa. Kamu tidak memiliki apa-apa. Lalu dikatakan bahawa di sini supaya memberi ingat bagimu pada barang yang tersembunyi atasmu. Supaya kamu ingat sesuatu yang tersembunyi daripada diri kamu tadi. Daripada kehendakmu, dalam hal kamu lalaimu, dalam hal keadaan kamu lalai kamu kepada Allah, dalam hal keadaan kamu ini lupa bahawa kamu ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kita. Bila kita ingat Allah, kadang-kadang bila kita ingat Allah tu masa bila? Masa sakit. Ketika mana sakit, lalulah kita ingat Allah. Ketika mana sakit, lalu kita menyebut nama Allah. Ketika mana sakit, lalu kita ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu mulalah kita sedar bahawa kita ini lemah, kita ini dhaif, kita ini tidak ada apa-apa. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan nikmat daripada kita ini tidak pakai, sakit, miskin, melarat. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kaya, lalu lupa kepada Allah. Begitulah juga ketika mana kita ditimpa satu kemudaratan, mudarat, lalu kita ingat Allah. Ketika mana sahaja kalau naik di atas kapal, tiba-tiba kapal nak karam, kapal nak tenggelam, tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Tidak ada yang kita ingat kecuali Allah. Satu ketika nak cerita sikit dah. Satu ketika kita ni dapat jemputan ceramah di Pulau Pinang. Di Penang. Selalu juga dahulu pergi ke Penang. Lalulah daripada Terengganu ini pergi ke Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur naik flight lain pergi ke Penang. Maka dalam naik kapal terbang tu, sampai di Penang, sudah sampai di airport, maka kapal terbang pun nak mendarat. Ketika mana kapal terbang nak mendarat, dah turun mendarat dah, dia naik balik. Tiba-tiba kapal terbang tu naik balik. Kebetulan kita duduk dengan PA kita. Kita pun tengok PA kita. PA kita pun tengok kita. Padang dah, kata kapal terbang tak turun-turun ni. Naik, kapal terbang turun, naik balik. Lepas tu dia pusing atas tu. Dia pusing duduk atas tadi. Kalau tidak silap 2 kali rasanya. Lepas tu turun balik tak jadi. Maka marilah kita fikir, duduk atas kapal terbang ni bahaya ni, dalam keadaan macam tu. Maka tak ada apa dah yang kita ingat, hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala sahaja. Lepas daripada itu, tak nak cakap apa-apa, baca zikir. Baca zikir, alhamdulillah dapat mendarat. Dapat mendarat dengan baik. Takut juga sebenarnya, tapi nak bagi tahu begitulah sifat kita. Ketika mana kita takut, ketika mana kita ditimpa ujian, ada kemudaratan, lalu kita ingat Allah. Tapi bila Allah selamatkan kita, lalu kita lupa pula pada Allah. Begitulah kadang-kadang bila mana ditimpa mudarat, kita rasa susah, kita rasa sedih. Tiba-tiba Allah Ta'ala beri nikmat, kita kata ini daripada kita. Allah Ta'ala telah menceritakan mengenai perkara ini. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ دُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ketika mana manusia ditimpa bahaya, faida masal insana durun, apabila ditimpa kemudaratan, satu perkara yang bahaya, maka da'ana, dia pun berdoa pada Allah, menyeru kepada Allah.
minta kepada Allah Ta'ala masa itu dalam keadaan amat genting, amat menakutkan. Lalu fa idza massal insana durun da'ana, apabila ditimpa saja kemudaratan, kesusahan, dia minta kepada Allah Ta'ala. Kemudian summa idza khawwalnahu ni'matan minna, dan apabila Allah Ta'ala palingkan kepada dia, dan Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia daripada mudarat, hilang kemudaratan, lalu Allah memberi nikmat, qala innama utituhu ala ilmin, dia pun berkata sebenarnya aku diberi nikmat di atas kebijaksanaan aku. Maknanya kebijaksanaan aku. Bal hiya fitnatun walakin aksarahum la ya'lamun, itu satu ujian, satu fitnah, satu ujian, tapi manusia tidak mengetahuinya. Maka demikianlah dikatakan bahawa ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini kadang-kadang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, dan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu menyuruh agar kita ini menyedari bahawa nikmat itu datang daripada Allah, dan menyuruh kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala agar Allah mengekalkan akan nikmat tersebut. Maka barang siapa yang sentiasa ingat kepada nikmat Allah, maka Allah akan kekalkan nikmat itu. Tetapi barang siapa yang lupa akan nikmat Allah, yakni lupa Allah yang memberi nikmat, maka Allah akan maknanya berpaling daripadanya. Maka dikatakan di sini adalah disebabkan hal lalai kamu dan hal lalaimu dan juga terhijabmu, terdinding kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dengan asbab tadi. Boleh jadi dengan sebab kaya terdinding. Ada orang terdinding dengan Allah sebab kaya. Ada orang terdinding dengan Allah sebab ilmu. Sebab ada ilmu, jadi dengan ilmu tadi terdinding dengan Allah, berasa alim, berasa bijak. Maknanya ada juga orang terdinding dengan sebab pengaruh yang dia dapat, lalu dia merasa dirinya hebat, yakni pengikut dia. Maknanya sebab itu orang-orang yang diberi kelebihan macam ini kadang-kadang tanpa sedar, sama ada tanpa sedar ataupun memang sedar ataupun buat-buat tak sedar. Apa dia? Sedikit sebanyak kadang-kadang bercakap dengan percakapan yang menunjukkan bercakap besar. Saya orang ikut kata saya sebab saya ada duit. Maknanya saya orang alim, kalau saya kata siapa nak canggah saya, siapa nak bangkang saya. Maknanya ini penyakit orang alim. Kalau orang kata saya orang ikut saya sebab saya ada duit, ini penyakit orang kaya. Ini penyakit orang kaya. Saya adalah orang yang berkuasa. Katanya saya adalah orang yang berkuasa. Siapa kamu yang tidak mau ikut saya? Ini penyakit orang yang jadi pemimpin. Maknanya ini penyakit orang yang menjadi pemerintah. Pemerintah. Maka demikianlah penyakit-penyakit ini adalah tanda dia lupa hakikat dirinya. Itu yang dia dapat jadi pemimpin, itu yang dia dapat jadi orang alim, itu yang dia dapat jadi orang kaya. Itu semua adalah asbab sahaja. Janganlah asbab itu mendinding kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara yang mendatang hakikat diri kamu tidak ada apa-apa. Itulah hakikat yang sebenar. Namun lalai kita kepada Allah. Lalai kita kepada Allah, terhijab kita kepada Allah Ta'ala, kerana bahawasanya orang yang terhijab akan dia hak Allah Ta'ala daripada melihat wujudnya yang hakiki, maka dia terhijab. Kenapa? Kerana dia tidak melihat yang benar, yang wujud yang sebenarnya Allah. Yang mengkayakan dia itu Allah. Yang mengkayakan dia itu Allah sebab Allah Ta'ala. Bukan strategi perniagaan dia, bukan strategi marketing dia, bukan kepetahan dia, maknanya memberi present terhadap orang lain. Dalam kalau orang Arab panggil takdim, meyakinkan orang. Maknanya dia bercakap sampai yakin orang. Orang pun membeli barang-barang dia sampai dia pun. Bukan itu yang sebenarnya.
kalau dia melihat itulah yang menyebabkan dia kaya, itulah yang menyebabkan dia hebat, itulah yang menyebabkan dia mendapat apa yang dia inginkan, maka dia terhijab dengan Allah. Sebab dia telah lalai, dia telah lupa akan dirinya. Hakikatnya dirinya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, semuanya milik Allah Ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman ditanya mengenai kerajaan dia yang hebat, maknanya kedudukan pemerintahan yang terhebat, tidak ada pemerintahan yang hebat macam Nabi Allah Sulaiman dari segi kekuasaannya. Lalu Nabi Allah Sulaiman mengatakan, haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan Tuhanku. Dia tidak mengatakan ini adalah kehebatan kerajaan aku. Maknanya inilah dikatakan bahawa seorang yang mengingati Allah bermakna dia sedar akan hakikat dirinya. Namun apabila dia lalai, maka terhijab dia kepada Allah Ta'ala. Kerana apa dia terhijab? Kerana dia tidak melihat wujud yang hakiki. Dia tidak melihat Allah yang sebenar. Siapa yang memberi kaya pada kamu? Allah. Siapa yang memberi bijak kepada kamu? Allah. Siapa yang memberi kuasa pada kamu? Allah. Maka dalam keadaan macam itu, dia menganggap bahawa dialah yang mempunyai, dialah yang memiliki. Maka sifat hamba ini ada 3. Sifat seorang hamba ada 3. Yang pertama tidak pernah memiliki. Tidak pernah memiliki. Yang pertama tidak pernah memiliki. Walaupun dia ini, sebab tu Allah Ta'ala mencampakkan rasa, perasaan ataupun rasa. Itulah sifat semula jadi kamu. Maka kembalikan kamu sifat tabi'i kamu sebagai hamba. Maka hamba ini ada 3 sifat dia. Yang pertama, tidak pernah memiliki. Tidak pernah memiliki, maksudnya dia tidak pernah merasa dia memiliki. Walaupun dahulu dia ada harta banyak, dia tak tahu, dia tak rasa yang itu dia miliki harta. Maka yang pertama, ataupun dia banyak amal dia. Masa zaman muda sampai sekarang dia, Allah, berapa satu tahun berapa kali khatam Quran, paling kurang 10 kali khatam Quran. Dah ni berapa tahun dah. Makna itu masa belajar pondok dulu contohnya. Maknanya dia belajar pondok dulu, ngaji Quran semua kita tiap hari. Pendek kata kau 1 tahun 10 kali khatam Quran. 10 kali itu paling kurang tu. Ramadan saja 3 kali. Dah itu masa belajar pondok 10 tahun dulu, 15 tahun dulu. Dah hari ni berapa banyak ana dah ibadat. Maka itu bermakna apa? Merasa memiliki amal. Sedangkan hamba yang pertama tidak pernah merasa memiliki. Ini makna tidak pernah merasa memiliki. Itu yang pertama, sifat hamba. Yang kedua sifat hamba tidak memiliki. Sekarang ini tidak memiliki. Maka dia pun bila beribadat, lepas dia beribadat, dia rasa ibadat dia ini perlu lagi diperbaiki. Dia merasakan bahawa dia belum lagi beribadat dengan sebenar-benarnya. Sehingga disebut ahli-ahli syurga menyatakan di hadapan Allah, daripada sifat fakir dia atas muka dunia, sifat fakir ahli-ahli syurga yang bersifat fakir atas muka dunia, dia merasa dia tidak memiliki apa-apa. Lalulah dibangkitkan, disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ahli-ahli syurga ketika mana dia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, Allah menunjukkan nikmat syurga, mereka berkata kepada Allah, kata ahli syurga, ma abadnaka haqqa ibadatika, kami tidak menyembah kamu dengan sebenar-benar menyembah. Kami tidak beribadat kepada kamu dengan sebenar-benar ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka yang kedua sifat hamba tidak memiliki. Bila sebut tidak memiliki, bermakna apa? Bermakna tidak ada sifat bangga.
Nak bangga apa? Tak ada benda. Orang Terengganu kata tak ada benda nak bangga benda. Maknanya tidak ada apa-apa yang hendak dibanggakan. Nak bangga ilmu, benda apa ilmu kita ada? Nak bangga ibadat Allah, tak ibadat apa yang kita ada? Rasa tidak ada. Tidak ada. Maka di sini menghilangkan maknanya setelah dia merasa bahawa dia tidak ada, tidak memiliki, maka di situ hilanglah sifat bangga, hilanglah sifat ujub, hilanglah sifat takabur. Hilang sifat takabur. Dan yang ketiga sifat hamba yang ketiga tidak akan memiliki. Tidak akan memiliki. Jadi di dalam hati tidak ada, walaupun di luarnya ada. Di dalam hati tidak ada. Di dalam hatinya itu tidak ada amal, walaupun luar dia beramal, rokok, sujud, ibadat, baca Quran, berzikir. Tetapi di dalam hati tidak ada amal. Tidak ada amal, tidak pernah beramal, tidak akan memiliki amal. Walaupun dia beramal Allah. Nak cerita amal malu depan Allah. Kerana apa? Kerana bila mengingat nikmat Allah memberi nikmat ijad, Allah Ta'ala memberi nikmat imdad, Allah nak khabar beramal malu, tak padang dengan amal dibandingkan dengan nikmat yang Allah bagi. Maka demikianlah sifat fakir kamu, demikianlah hakikat diri kamu yang sebenarnya. Maka dikatakan bahawa apabila sudah tidak melihat Allah Ta'ala tadi, kerana bahawasanya orang yang terhijab akan dia hak Allah Ta'ala daripada melihat wujudnya hakiki, dia tidak melihat Allah Ta'ala wujud yang hakiki dengan wasitah perantaraan wujudnya yang majazi. Sedangkan wujud melalui wujud yang majazi, wujud yang pinjaman sahaja. Apa wujud pinjaman? Wujud pinjaman ni wujud sementara. Sementara sahaja. Adanya harta sementara sahaja. Hatta adanya ilmu pun sementara sahaja. Semuanya bukan yang sebenar. Semuanya itu adalah pinjaman, pemberian Allah Ta'ala sahaja, bukan secara mutlak. Maka dalam keadaan macam tu janganlah disebab maknanya hal yang majazi ini, seperti Allah Ta'ala beri kaya, Allah Ta'ala bagi sihat, ramai mana orang kaya jadi lupa, bagaimana orang sihat jadi lalai, bagaimana orang alim jadi sombong, bagaimana orang pemerintah jadi zalim. Maka ini semua tanda-tanda mereka itu kufur dengan nikmat yang Allah beri kepada dia, bahkan membawa dia ini lalai kepada Allah Ta'ala, sebab sifat yang sebenar yang ada pada dirinya itu adalah sifat tidak memiliki. Maka dikatakan bahawa kerana bahawasanya orang yang terhijab akan dia hak Allah Ta'ala daripada wujud, daripada melihat wujudnya yang hakiki dengan wasitah wujudnya yang majazi, dengan melihat wujud yang majazi ini, wujud pinjaman ni, benda yang ada betul-betul pinjaman ini, sampai lupa Allah. Sampai lupa Allah Ta'ala. Maka adalah yang demikian itu dalil atas jauhnya dia daripada Tuhannya. Itu tanda dia jauh dengan Allah. Dia jauh dengan Allah Ta'ala dan ketiadaan makrifat pada dirinya. Dia tidak sedar, tidak mengenal akan dirinya, dia tidak sedar akan dirinya. Baru Allah Ta'ala bagi sihat. Berasa sihat sama. Berasa sihat sama. Bila rasa sihat, lalu lalai kepada Allah. Allah menyedarkan kita. Sebab itu, perkara-perkara yang datang, kamu ini fakir, kamu ini miskin, kamu ini melarat, kamu ini kena ujian, kamu ini kena musibah. Maknanya, sebenarnya itu nak sedarkan kamu ini fakir. Sebenarnya nak sedarkan kamu supaya kamu berhajat pada Allah. Itu maknanya supaya kita faham. Maka tetapi apabila Allah mendatangkan sesuatu, Allah datangkan sehat, Allah datangkan boleh berfikir.
Bila boleh berfikir saja, lalu dalam keadaan tu rasa bijak. Rasa bijak. Bila boleh berfikir, dapat beri buah pandangan yang benar-benar, ataupun maknanya hanya bergantung kepada akal semata-mata, lalu merasa dirinya sudah bijak. Dalam keadaan macam itu, tanda apa? Dia jauh dengan Allah, tanda dia tiada mengenal akan dirinya dan Tuhannya, bahkan tidak mengenal Tuhannya. Firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, dan dalam diri kamu tiadakah kamu lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu kenapa kamu tak tengok? Dalam diri kita ni kenapa kita tak tengok? Nikmat-nikmat yang Allah beri, nikmat imdad, pertolongan Allah Ta'ala. Boleh kita menggerak jari, daripada mana Allah yang memberi kita dapat menggerak jari. Dan bahkan Allah jadikan jantung kita ni berdetak, berdenyut, berdegup, maknanya jantung kita. Tanpa kita ini perlu jaga, tanpa kita ini perlu kawal, tanpa kita memikirkan, sampai Allah Ta'ala jadikan jantung kita ini sentiasa bergerak. Kalau kita tak benda-benda pakai bateri, kita mikir kok, kira habis bateri padang kita dah. Allah Ta'ala beri oksigen masuk keluar, masuk keluar. Masuk oksigen, keluar karbon dioksida contohnya. Kemudian Allah Ta'ala jadikan ginjal kita ini berfungsi, dan Allah Ta'ala jadikan anggota-anggota kita ini boleh berfungsi. Maknanya apa? Allah cipta kita, Allah tak biar kita. Allah cipta kita daripada tiada kepada ada. Bila Allah Ta'ala adakan kita, Allah tak biar kita. Allah bagi kita, daripada kita kecil tak tahu apa, boleh berjalan, boleh merangkak, kemudian boleh berjalan, kemudian boleh bergerak, boleh bercakap, boleh begini. Namun sampai masa melupai Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan bahawa kamu kena sedar melupai hakikat diri kamu yang sebenar. Apa dia? Al-faqah. Kamu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tengoklah pada diri kamu. Tengok pada diri kamu. Allah beri mata, telinga, boleh melihat. Padahal mata 2 biji mata je, tapi dengan siapa kita cipta mata? Tak boleh tengok pun. Kenapa tu? Allah menunjukkan bahawa yang melihat itu bukan mata. Orang buta pun ada mata, tapi yang boleh melihat itu adalah Allah lah yang memberi penglihatan kepada kita. Maka Allah lah yang menggerakkan jantung kita. Allah lah yang mengalirkan darah yang ada di dalam tubuh kita. Allah lah yang menjadikan nadi kita berdenyut. Maka dialah yang menumbuhkan rambut, maknanya dan seumpamanya, supaya kamu mengenali hakikat diri kamu yang dalam keadaan sebelemah, dhaif, fakir, hina terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila satu orang itu menyedar akan dirinya berhajat kepada Allah, maka dia tidak mencari yang lain kecuali hanya mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabda Nabi SAW, barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal ia akan Tuhannya. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia akan mengenal akan Tuhannya. Maka berdasarkan ini banyak perbahasan ulama-ulama sufi. Ada mengatakan man arafa nafsahu, siapa yang mengenal akan dirinya, dirinya situ dimaksudkan dengan nafsu. Dia kenal dirinya. Adakah dirinya nafsu amarah ke, nafsu lawamah ke, nafsu mulhamah? Itu antaranya. Kata mengenal diri itu adalah mengenal akan nafsunya. Ada yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal dirinya maka kenal Tuhannya. Yang dimaksudkan kenal dirinya ialah kenal akan sifat dirinya. Apa dia kena sifat dirinya? Sifat dirinya hina, fakir, dhaif, maknanya dalam serba kekurangan. Maka mengenal dia akan dirinya itu, kena akan sifat dirinya itu,
maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan bahawa mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa akan mengenal dirinya, maka akan mengenal dia akan Tuhannya. Maka ada ulama yang lain pula mengatakan mengenal akan dirinya itu, yakni mengenal akan kedudukan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan dia dengan Allah Ta'ala, adakah dia ini mukmin, adakah dia ini fasik, adakah dia ini munafik. Maknanya ini perbahasan yang begitu panjang mengenai perkara ini, mengenal diri dengan mengenal Allah. Tapi cukuplah dalam perbahasan kita pada malam ini, hendaklah kamu mengenal diri kamu dengan mengenal bahawa kamu berhajat dengan Allah dan kamu ada sifat kamu yang tersembunyi, sifat kamu lemah, dhaif, fakir. Jangan terhijab dengan yang asbab yang datang. Apa dia asbab yang datang? Yakni Allah memberi kita pengaruh, Allah memberi kita sihat, Allah memberi kita harta, Allah memberi kita orang menyanjungi kita. Tapi jangan sampai kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan bahawa artinya barang siapa mengenal diri, mengenal dalil, yakni dirinya, maka mengenal madlul, yakni Allah. Siapa kenal akan dirinya, maka dia kenal Allah Ta'ala. Maka penciptaan Allah Ta'ala ini, Allah menciptakan ruh. Allah menciptakan ruh. Maka Allah Ta'ala perintahkan ruh itu akan supaya beribadat pada Allah. Allah bertanya kepada ruh di alam arwah, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Lalu segala arwah menjawab, qalu bala, ya benar. Qalu bala syahidna, ya kami menyaksikan engkau lah Tuhan kami. Katanya roh tadi. Dah roh ni macam mana? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Quli ruh min amri rabbi. Roh itu, katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Allah. Kita tak tahu macam mana roh. Maknanya, maka Allah Ta'ala perintahkan supaya roh itu sujud kepada Allah. Maka segala arwah itu berkata, bagaimana kami ingin sujud ya Allah. Lalu Allah mencipta jasad. Allah mencipta jasad. Lalu dicipta jasad. Bila diciptanya jasad, wa nufiqa fi ruh, kata Allah, kami tiupkan roh dalam jasadnya. Maka bila ditiupkan roh tadi, maka hiduplah orang tadi dengan izin Allah. Jadi kita boleh hidup lagi, alhamdulillah. Daripada mana boleh hidup ni? Allah mencampakkan roh, meniupkan roh pada diri kita sehingga kita dapat hidup. Dapat hidup lagi. Apabila roh tadi dicabut, maka matilah kita. Matilah kita. Maka dalam keadaan macam itu, Allah pun ciptakan jasad. Jasad ini, maknanya jasad ini bagaikan sarung pada roh. Gitulah gambarannya atau maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, Allah Ta'ala campakkan roh dalam jasad. Bila Allah Ta'ala campakkan roh di dalam jasad, barulah jasad tadi boleh sujud kepada Allah Ta'ala. Namun bukan saja dicampakkan roh dalam jasad, bahkan ada di dalam jasad kita yang dipanggil nafsu. Nafsu sebagai contoh. Maka hakikat sebenarnya kita benar-benar bergantung dengan Allah. Kerana apa? Allah lah yang meniupkan roh. Meniupkan roh tadi kepada kita. Lalu dikatakan bahawa faedah, ketahui olehmu bahawasanya hamba itu apabila membicarakan daripada mengenal dirinya pada sekalian jalannya, apabila dia mengenal akan dirinya, membicarakan daripada mengenal diri pada sekalian jalannya, hingga berdirilah hari kiamat, tiada diperolehi baginya mendapat dia atas hakikat barang yang iaitu atasnya, kerana ia ajiz, lemah. Ajiz ni lemah, fakir, tidak memiliki apa-apa.
Kerana ia ajiz, lemah, fakir daripada makrifat dirinya, daripada mengenal akan dirinya. Maka dikatakan apabila hamba tadi mengenal akan dirinya, dia kenal akan diri tadi, mengenalkan akan dirinya, maka sehinggalah kepada berdiri dia dekat hari kiamat. Berdiri dia ke dekat hari kiamat, maka ketika itu dia akan dapat mengetahui hakikat yang sebenar. Baru dia akan dapat tahu hakikat yang sebenar tadi. Hakikat yang sebenar bila membicarakan akan dirinya tadi, baru dia tahu apa dia. Kerana ia ajiz, lemah, fakir, tiada apa-apa daripada mengenal dirinya. Sampai dekat negeri akhirat pun, dekat negeri akhirat, seorang itu tidak akan dapat mengenal Allah kecuali akan mengenal dirinya. Macam mana mengenal diri? Mengenal akan sifat dirinya, seperti dirinya fakir, dirinya lemah. Daripada berdiri segala fi'ilnya, daripada berdiri daripada segala perbuatannya. Jadi segala perbuatannya lemah. Kita nak angkat tangan tak boleh, nak angkat kaki pun tak boleh sebenarnya. Boleh Ustaz angkat tangan boleh, angkat kaki boleh, dengan izin Allah. Buktinya apa? Buktinya bila kita tengok, kalau orang yang sakit stroke tak boleh nak bergerak, nak angkat tangan, nak angkat kaki pun tak boleh. Padahal jasad dia tak jejah pun, tubuh dia besar gitu lah. Tapi bila kena stroke sebagai contoh, maka tak boleh nak bergerak apa-apa. Kerana apa? Kerana tidak mendapat izin daripada Allah. Jadi segala gerak-gerak diam kita itu di dalam Allah Ta'ala belaka. Maka dikatakan bahawa hamba itu apabila membicara, ia akan daripada mengenal dirinya pada sekalian jalannya, maka hinggalah berdiri pada akhirat. Kalau dia nak mencari tentang hakikat dirinya daripada atam ke dunia sampai ke akhirat, dia akan dapat hakikat diri yang sebenarnya itu adalah lemah. Adalah lemah, adalah dhaif, adalah fakir, adalah hina. Itu sifat diri kita. Sifat itulah diri kita sebenarnya begitu. Dan daripada memilih baginya manfaat ataupun mudarat, maka sebenarnya dia itu lemah, tak ada apa-apa, tak sama ada nak memiliki baginya manfaat ataupun mudarat. Sifat kita tak boleh beri manfaat pada orang, bahkan kita pun tak boleh beri mudarat. Tetapi yang kita dapat memberi manfaat pada orang itu dengan izin Allah. Dengan izin Allah, jaga-jaga. Kadang-kadang kita selalu kata, ni contoh saja, orang itu susah. Bila orang tu susah, kita pun bantu dia, bantu dia, kita tolong dia, kita beri nasihat, kita tunjuk ajar dia. Tiba-tiba kita bantu jadi kaya raya dia. Bila jadi kaya raya dia, kita kata apa? Kalau tak sabit aku, tak jadi gitu dia. Contohnya. Semuanya sabit aku belaka. Kalau tak sabit aku, tak akan jadi begitu. Ya benar, hakikatnya begitu. Zahirnya begitu, tetapi hakikatnya bukan begitu. Zahirnya benar, kenyataan itu benar dari segi zahir. Sabit kamulah tolong dia. Sampai dia jadi kaya raya, daripada melarat hidup jadi miskin jadi kaya raya. Hakikat zahirnya begitu, hakikatnya tidak begitu. Hakikatnya daripada Allah. Maka jangan lupa sifat diri kamu. Apa dia sifat diri kita? Sifat diri kita ini maknanya dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Itu sifatnya. Dah tak boleh beri manfaat, tidak boleh memberi mudarat. Tidak boleh beri manfaat, tidak boleh memberi mudarat, ataupun mati ataupun hidup. Kita boleh kekalkan hidup kita, tak boleh kekal. Kita boleh maknanya tahan tak kematian kita, tak boleh tahan kematian. Kekal pun tak boleh, maknanya kekalkan hidup pun tak boleh. Kita nak tahan kematian pun tidak boleh. Jadi apa? Orang-orang sufi kata kita ni mati, semuanya kita mati. Maka bersyukurlah kita ini hidup, dihidupkan oleh Allah. Dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Maka tiada gerak diam kita kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Lalu dikatakan lagi, baik orang itu dalam keadaan manfaat mudarat, hidup mati, maka atasnya seumpama suka ataupun seumpamanya hidup susah, hidup picik ni sempit hidup, dan susah, hidup susah. Jaga maknanya walaupun dalam keadaan sempit, susah, picit dan seumpamanya. Jadi hari ni kadang-kadang kita sedih. Mari jemaah tadi bagi tahu Ustaz tahu tak keadaan kenapa sudah hampir berapa ratus orang, 200 lebih orang bunuh diri. Maknanya kita mohon kepada pemerintah, minta pada kerajaan dan juga kepada orang-orang yang ada kelapangan harta benda, bantulah orang-orang yang kesempitan sekarang. Ambil perhatian perkara ini, cukup. Jangan ada lagi berita yang kita dengar, berita yang menyedihkan sampai ada orang bunuh diri dan seumpamanya. Maka memang kehidupan kita ni tidak ada apa-apa, yang ada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Maka ada rezeki, tidak ada rezeki, itu benda yang mendatang. Allah beri sikit, Allah Taala beri banyak, itu benda yang mendatang. Janganlah disebabkan benda yang mendatang itu seumpama harta, seumpama mendapat pemberian-pemberian, nema-nema yang lain, menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa sama ada susah, picit, sempit dan keadaan susah dan barang yang serupa yang demikian itu dan seumpamanya, iaitu memberi ingat akan dia. Maka Allah Ta'ala beri mudarat itu supaya Allah Ta'ala beri ingat kepada kita. Kenapa Allah Ta'ala timpakan susah, sempit, dalam keadaan susah, sempit, hidup dalam keadaan derita. Yang nak beritahu bahawa Allah suruh kita ingat kepada dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengembalikan akan dia kepada Tuhannya. Allah nak kepada kita ini supaya kita ini kembali kepada Allah. Ingat kepada dia dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadah kepada Allah. Kita dah baca dah kemarin, siapa yang banyak dapat nikmat, banyakkan dia baca alhamdulillah. Siapa yang banyak kena ujian kesedihan, maka banyakkan dia ini membaca istighfar. Kalau dia kesedihan saja, maknanya. Jadi kalaulah dia kena pakai kefakiran, tak ada harta benda, duit payah, dia kena banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Moga-moga dengan itu Allah Ta'ala lepaskan dia daripada kesempitan. Maka dikatakan bahawa dan barang yang serupa yang demikian itu memberi ingat akan dia supaya ingat dan mengembalikan dia kepada Allah supaya dia kembali kepada Allah. Dan yang ketiga supaya dia mengenal diri dia. Maknanya. Jadi yang pertama supaya dia ini ingat Allah, yang kedua supaya dia ini kembali kepada Allah dengan ibadat, dan yang ketiga supaya dia mengenal akan diri dia. Maknanya kalau orang kata lu siapa, maknanya gitu kamu ni siapa, kita ini hanya insan yang tiada apa-apa. Kalau orang tanya kita siapa, kita adalah insan yang tiada apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Maknanya supaya kita sedar akan diri kita dan barang yang tersembunyi atasnya daripada wujud yang dikehendaki yang semula jadi, yang sejatinya. Jadi supaya kenal dirinya yang selama ini dirinya tersembunyi. Tersembunyi yang ada pada dirinya itu secara semula jadi. Apa dia? Tersembunyi sifatnya, sifat lemah, fakir, hina, berhajat kepada Allah Ta'ala. Wal faqatu zatiyatu la tadfa'uha al-awaridu. Dan berkendak sejatinya, yakni secara semula jadi, berkendak dia itu tiada menolak akan dia segala arad, segala yang mendatang.
sifat kamu berhajat pada Allah tidak akan hilang dengan sesuatu yang mendatang. Contohnya apa? Kalau kamu dah jadi kaya, jangan sampai sabitmu kaya mudah hajat Allah. Maka merasakan bahawa kita dah tak berhajat dengan Allah sebab kita sudah kaya. Dan begitu juga dengan sebab kita sihat, jangan sampai kita tidak berhajat dengan Allah dengan sebab kita sihat. Kerana kaya sihat itu perkara yang mendatang. Perkara yang mendatang, perkara yang maknanya boleh ada dengan kamu, boleh tiada. Hari ni sihat, esok sakit, belum tahu. Hari ni kaya, esok jadi fakir, belum tahu. Benda ni dipanggil arad yang mendatang. Maknanya, jadi janganlah hilang sifat semula jadi kamu. Walau hebat macam mana pun, tiada apa-apa. Kalau hebat macam mana pun, kita tidak ada apa-apa. Tapi hakikatnya tak ada hebat pun. Tak tahu nak kat mana nak kata hebat. Tak ada hebat pun kita. Tetapi menambah akan dia dan menetapkan di dalam dirinya. Jadi dikatakan bahawa apabila sahaja kalau ada benda-benda yang mendatang, kaya ke, sihat ke, kemuliaan ke, patutnya perkara itu tetap di dalam dirinya sifat hamba dan bahkan menambahkan lagi kehambaan kepada Allah. Begitu sebenarnya. Semakin mendapat nikmat, semakin bertambahkah kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat manusia ini dia sudah, bila dia dapat satu nikmat dia lupa. Maka demikianlah berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun ini duduk, dia ini mendakwa dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Satu hari Fir'aun ini pergi berjalan lalu memberitahu pada orang lain. Dia kata, hari ini aku ingin membunuh Tuhan Musa. Maka Fir'aun ini bawa satu anak panah. Anak panah itu dalam keadaan ada bulu di hadapan. Maka dia pun memanah ke langit. Dia pun tarik panah sekuat-kuat, dia panah ke langit dengan tujuan dapat membunuh Tuhan Musa AS. Maknanya nak bunuh Tuhan Nabi Musa. Dan Allah mempersendakan dia. Maka ketika mana dia panah ke langit, maka anak panah tu hilang. Tak tahu pergi mana. Tiba-tiba anak panah tu jatuh balik. Setelah hilang, jatuh balik. Bila jatuh balik di hadapan dia, dia pun ambil anak panah. Ternyata anak panah itu berlumuran darah. Bila berlumuran darah, dia pun rasa gembira. Lalu kata Fir'aun, mengatakan bahawa aku telah membunuh Tuhan Musa. Maka dia, setelah dia menyangka bahawa dia membunuh Tuhan Musa, lalulah dia menjadi sombong. Lalu dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Maka Fir'aun itu kenapa dia mengaku dirinya Tuhan? Kerana Allah memberi segala nikmat kepada dia. Nikmat kaya duduk dengan dia, segala kekayaan duduk pada dia. Sehingga ulama mengatakan bahawa sebenarnya kalau dibandingkan Qarun dengan Fir'aun, katanya Fir'aun lebih kaya pada Qarun. Maknanya tetapi Qarun Fir'aun itu dikenali dengan sebagai pemerintah ataupun sebagai raja ketika itu. Dan Allah Ta'ala beri Fir'aun, dia tidak sakit selama 400 tahun. Tak pernah kena sakit. Sakit kepala pun tak pernah. Penado pun tak kena Fir'aun. Begitu gambarannya itu. Oleh kerana tak pernah sakit, oleh kerana dia nak dapat, dia boleh mengecapi apa yang dia nak, maka dalam keadaan macam itu dia mengaku dirinya Tuhan. Dia mengaku dirinya Tuhan. Begitulah sifat makhluk. Kadang-kadang dia diberi nikmat, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Taala membinasakan Fir'aun. Maknanya ditenggelamkan di dalam laut. Setelah dibelah bumi alam, dapat dibelah laut tadi. Sebab itu sebelum Fir'aun mati, datang satu orang jumpa Fir'aun. Dia kata, Fir'aun, saya ingin bertanya, saya ini ada satu orang hamba, tetapi hamba itu mengaku dia Tuan. Jadi saya pula dia kata hamba, dia pula mengaku dia Tuan.
Oh begitu, kata Fir'aun. Kalau begitu, hamba kamu mengaku dia jadi Tuhan, kamu selam dia dalam lautan. Katanya Fir'aun. Kemudian orang tu lari hilang. Selang berapa lama, dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Dia mengaku dia Tuhan, Allah tenggelamkan dia dalam laut. Allah Ta'ala tenggelamkan dia dalam laut. Sebab apa? Sebab merasa memiliki, merasa dirinya Tuhan. Waliyazubillah. Jadi dikata menolak akan dia segala arad. Jangan sampai dengan segala yang mendatang tadi. Sehingga kamu tidak berhajat pada Allah. Tidak, kamu tetap berhajat dengan Allah. Benda yang mendatang tidak menyebabkan kamu tak berhajat pada Allah, tetapi menambah akan dia kepada Allah. Sepatutnya gitu, menetapkan diri kamu kepada Allah. Semakin diberi, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila telah engkau ketahui bahawasanya zatmu itu mustamilun, mengandungi, kita ini mengandungi apa? Mengandungi atas fakir, atas tidak memiliki apa-apa, dan juga ajiz, lemah kita, lemah. Dan juga naqsun, kosong, kurang kita, kurang, tidak ada apa-apa pun. Dan didatangkan bagimu arad, lalu datanglah benda yang mendatang tadi daripada pihak anugerah. Tiba-tiba Allah beri anugerah, anugerah harta, kaya dah. Contoh je ni, contohnya pengaruh Allah, pengaruh pun ramai. Lagi mendapat lagi. Jadi anugerah ini Allah Ta'ala beri harta banyak, pengaruh pun hebat, kemudian Allah Ta'ala beri berbagai nikmat. Allah Ta'ala beri sebenarnya bukan suruh kita lupa pada Allah, dan bukan bermakna kita dah tak berhajat pada Allah. Tidak. Dan itu jadi bila datang je daripada pihak anugerah dan nikmatnya yang mewajibkan bagimu kudrat dan iradat dan ilmu dan ghina, maknanya ataupun sifat yang menyerupai sifat kamalat, maka dia diberikan olehmu akan syukur nikmat itu. Dan jangan engkau mendakwa barang yang tiada pada haknya. Baik kalau Allah Ta'ala memberi kepada kamu apa-apa nikmat, maknanya sebenarnya itu nikmat itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kudrat siapa? Itu kudrat Allah. Siapa yang berkehendak menjadi kaya? Itu kehendak Allah yang menjadikan kaya, menjadikan kamu itu kaya. Dan itu semua dengan ilmu Allah, bukan ilmu kamu. Maka hendaklah kamu ini maknanya menyedari akan hakikat diri kamu tadi. Maknanya tidak ada apa-apa. Yang kamalat, yang sempurna itu adalah Allah. Maka bagaimana kalau Allah beri anugerah, Allah beri harta, alhamdulillah, Allah beri ilmu, alhamdulillah, Allah beri pangkat, alhamdulillah. Kata ulama, cara dia adalah dengan jalan bersyukur, dengan jalan bersyukur kepada Allah di atas anugerah ataupun nikmat yang Allah beri kepada kamu tadi, dengan jalan syukur nikmat itu. Syukur nikmat itu. Kita dah bicara semalam dengan jalan macam mana ambil nikmat itu, guna nikmat itu pada jalan yang Allah redha. Dan jaga anggota kita daripada perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan jangan engkau mendakwa barang yang tiada pada hakmu. Jangan berdakwa, ini kerana hak saya ni, ini kerana hak milik saya. Jangan kamu mendakwa begitu. Maka bahawasanya yang demikian itu tiada menolak fakir yang sejatinya. Sebenarnya jangan kamu lupa diri kamu, kerana apa yang mendatang sebenarnya kamu tetap fakir. Apa yang mendatang sebenarnya kamu tetap fakir, tidak ada apa-apa. Hari ini kita tak ada apa-apa, kita belajar jadi alim, hakikatnya tak ada apa-apa. Hakikatnya tidak ada apa-apa. Dan jangan engkau berdiri pada barang yang tiada bagimu ketahui daripadanya. Jangan kamu berdiri ataupun jangan kamu pegang dengan sesuatu yang bukan maknanya bukan daripada kamu. Bukan daripada kamu, maknanya jangan kita duduk mengatakan ini hak kita, ini hak kita, padahal tak ada apa-apa pun, tak ada.
Maka barang siapa sesat di dalam dituntutnya bagi makrifat Tuhannya dan dirinya, maka sesungguhnya jatuhlah ia dalam sesat yang nyata. Sesiapa yang duduk dalam kesesatan, cukup dah ulama sufi dia kata ini sudah sesat dah bila mana lupa dia kepada Allah dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka ketika itu jatuhlah dia itu dalam sesat yang nyata. Memang benar-benar sesat. Kata pengarang kitab kita ini, apabila orang itu terhijab dengan sesuatu yang Allah berikan kepada dia, dan barang siapa duniakan atas pembendaraan makrifat, maka sebenarnya ditunjuk kepadanya jalan hak yang sebenar. Kalaulah dia tahu hak segala dunia itu sebenarnya hak milik Allah Ta'ala belaka, dia tahu dah, maka Allah akan tunjuk jalan dia yang sebenar. Maknanya begitu, tidak memiliki apa-apa. Sebab tu dalam dikisahkan bahawa dalam satu hadis ada satu orang itu dia satu orang buta, satu orang pekak, satu orang buta, satu orang botok kepala, dan satu orang ini buta. Buta. Lalu satu orang malaikat pergi jumpa dengan satu orang ini. Orang ini botok kepala, tak ada rambut. Lalu dia pun tanya pada orang ni, apa yang paling kamu inginkan? Lalu dia kata, yang paling aku inginkan kalau boleh ada rambut lah, biar orang tidak hina aku. Maka orang tadi pun berdoa. Bila doa, Allah tumbuhkan rambut dia serta-merta. Kemudian Allah tanya lagi dia, malaikat tu tanya lagi dia, apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Oh, dia kata kalau boleh kami naklah ada beberapa ekor unta. Maka doa pada Allah, maka dapat unta, dengan izin Allah dapat unta. Pun dapatlah. Dah lah tak ada rambut jadi ada rambut. Maknanya alhamdulillah, suka orang. Suka orang kalau tak ada rambut tiba-tiba dapat rambut. Macam mana orang gitu? Maknanya ada orang dia kata saya memang tak ada rambut ustaz. Contohnya tak ada rambut. Tak apa tidak ada rambut, tapi dia tak ada rambut pun comel juga dia. Maknanya maka daripada tak ada rambut ada rambut, dah lah ada rambut, alhamdulillah lah, dapat pula unta yang banyak. Maka jadilah, hiduplah dia dengan orang yang comel, ada rambut dan dengan kekayaan unta dia tadi. Maka pergi orang yang kedua. Orang kedua ni sakit kulit. Apakah yang kamu inginkan? Kata malaikat tadi. Malaikat datang tadi. Dan yang datang tu malaikat. Apakah yang kamu inginkan? Kata orang itu, yang aku inginkan kulit aku ni jadi comel. Jadi comel. Maka malaikat tadi pun berdoa. Orang tadi pun berdoa. Yang ini malaikat doa. Kemudian Allah jadikan kulit dia comel serta-merta. Kemudian ditanya, apakah yang kamu inginkan? Oh, saya inginkan beberapa ekor lembu. Maka doa pada Allah, dapat lembu. Maka hiduplah dia dalam keadaan kulit yang cantik dah. Kemudian duduk dengan kekayaan lembu. Maka malaikat pergi orang yang ketiga. Orang ketiga ini buta. Lalu tanya, apa yang kamu inginkan? Aku ingin melihat. Kalau boleh melihat, aku ingin melihat. Maka sang orang malaikat tadi pun berdoa pada Allah. Maka Allah celakkan dia. Lepas celakkan dia, lalu tanya, apa yang kamu inginkan? Katanya, aku ingin kambing. Maka berdoa pada Allah. Allah Ta'ala bagi kambing. Maka hiduplah dia dengan kekayaan dia. Daripada buta dapat tengok. Daripada botok ada rambut. Daripada ada kulit bersakit jadi kulit molek. Hiduplah mereka dengan kekayaan masing-masing. Dengan keinginan dia. Selang beberapa lama, malaikat itu datang lagi. Tapi kali ini menyerupai orang yang fakir, orang yang susah datang jumpa. Maka sang kaya tadi. Tengok orang ini fakir datang. Dia tanya, apa yang kamu inginkan? Wahai sang kaya, boleh tak kamu ini memberi kepada saya satu kenderaan ataupun satu binatang, binatang tunggangan saya. Dan saya ini orang musafir, saya terputus pemusafiran saya. Bolehkah kamu memberi kepada saya binatang tunggangan?
Lalulah kata sang kaya tadi, kaya dengan unta tadi. Dia kata senang-senang nak minta kenderaan. Sungguh aku ini dapat dengan susah payah, dan aku ini dapat daripada hasil peninggalan orang tua aku, dan aku ini cuba menghidupkan. Tiba-tiba kamu inginkan dengan mudah-mudah sahaja. Begitulah. Lalu dia berkata, tidakkah kamu dahulu dalam keadaan demikian-demikian? Dulu kamu ini dalam keadaan tidak ada rambut, tiba-tiba diberi rambut. Kemudian kamu ini daripada miskin menjadi kaya, dan Allah telah beri nikmat pada kamu, dan Allah beri pula apa yang kamu inginkan. Oh, tak kata ini daripada hasil perniagaan datuk nenek moyang saya. Dia tak mengaku. Akhirnya orang tadi pun berdoa kepada Allah. Allah binasakan unta dia, dan Allah kembalikan dia jadi tak ada rambut semula. Maka malaikat tadi pergi orang yang kedua, tak menyupai orang miskin, fakir. Lalu minta kepada dia, bolehkah kamu memberi sedikit satu binatang kepada kami, untuk kami ini meneruskan bekalan kami, minta perjalanan musafir kami. Oh, dia kata, mudah-mudah kamu dapat, kamu inginkan kami bekerja susah payah untuk dapat ni, untuk menggembala binatang ini, yang ini lembu. Tiba-tiba kamu main minta begitu sahaja. Lalu ditanya lagi pada dia, daripada mana harta kamu dapat ini? Oh, ini harta daripada pusaka nenek moyang kami dahulu, daripada ahli keluarga kami usaha begini. Lalulah dia mengatakan bahawa harta ni milik dia yang usaha keras gini. Lalu dia kata, tidakkah ingatkah kamu dahulu ada satu orang datang, dan kamu dahulu dalam keadaan sakit kulit, kemudian dia berdoa sehingga kulit kamu jadi comel, kemudian kamu minta lembu, maka diberi lembu dengan berkat doanya itu. Dengan doanya, maka dia tetap tak mengaku. Akhirnya malaikat doa pada Allah, maka Allah binasakan binatang dia. Kemudian Allah jadikan kulit dia seperti dahulu kembali. Maka pergi orang yang ketiga. Dia pun minta lah, ada tak binatang. Datang dalam keadaan fakir. Malaikat tadi datang dalam keadaan fakir, lalu minta kepada orang tadi. Lalu orang tadi kata, ambillah, kamu nak ambil pun banyak mana kamu nak ambil lah, kerana sesungguhnya ini bukan milik aku. Ini bukan milik aku. Dan maknanya dia pun beri kepada orang tadi. Lalulah orang tadi pun mengatakan bahawa tidakkah dahulu kamu begini, sekarang ini kamu dapat ini dengan sebabkan doa tu? Dia kata, ya. Kalau begitu, dia pun beritahu, aku adalah utusan Allah Ta'ala. Allah kekalkan harta yang ada dengan kamu, kerana kamu ini ingat akan Allah Ta'ala, kamu sedar kedudukan kamu dahulu. Adapun Allah binasakan dua sahabat kamu dahulu. Maka dibinasakan orang yang tidak ada rambut tadi, diberi rambut, diberi unta, ataupun dan yang kedua, orang yang sakit kulit tadi, dibinasakan lembu dia, dan Allah kekalkan yang buta tadi jadi celek, kekalkan yang binatang kambing dia tadi. Demikianlah disebabkan orang itu lupa akan dirinya. Jadi hakikatnya kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak ada keistimewaan, tak ada apa-apa, semuanya milik Allah. Maka jangan disebabkan pemberian Allah, boleh jadi Allah beri kaya, boleh jadi Allah beri pengaruh, boleh jadi Allah bagi ilmu, boleh jadi Allah beri pangkat, boleh jadi kita jadi pemimpin, boleh jadi kita jadi pendakwah, boleh jadi kita seorang hartawan, boleh jadi kita seorang jutawan, tetapi
jangan lupa kedudukan kamu. Kamu tidak ada apa-apa, kamu ini fakir, hina, miskin, berhajat kepada Allah. Sifat berhajat pada Allah, itulah sifat hakikat kamu yang sebenar. Janganlah dengan sifat yang mendatang, itu sifat sementara sahaja. Maka kenali hakikat diri kita. Inilah yang dimaksudkan oleh pengarang kitab kita ini. Moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Ustaz nak minta maaf, kenapalah tadi tempat Ustaz ni tidak ada komen. Ustaz tak nampak pun sebarang komen. Jadi kalau nampak Ustaz boleh jawab soalan, tapi malam ini tak nampak. Mungkin sebab tak tahu sebab apa. Cari dah tak jumpa cari. Maknanya jadi tak dapat jawab soalan apa-apa. Kalau ada, insya-Allah kepada para jemaah, kita berjumpa malam besok pula dengan perbahasan-perbahasan daripada kitab hikam. Jadi sebenarnya Ustaz nak maklumkan bahawa Ustaz tidak ada ilmu, bukan orang alim, bukan orang yang soleh, tetapi renungkanlah ayat Allah Ta'ala ini yang terakhir. Kesimpulan daripada matan hikam kita ini, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai manusia, antumul fuqara ilallah, sesungguhnya kamu fakir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha kaya lagi maha terpuji. In yasha yudhhibukum, jika Allah Ta'ala kendaki, Allah membinasakan kamu. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah Ta'ala akan datangkan makhluk yang lain apabila kamu lupa akan diri kamu. Jadi iktibar daripada kalam ini memberitahu bahawa apabila manusia menghendaki dia dekat dengan Allah, dipimpin oleh Allah, didampingi oleh Allah, mendapat rahmat Allah Ta'ala, dia kena ingat hakikat dirinya. Cara nak ingat hakikat dirinya, dia kena mengingati nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberi nikmat ijad, mewujudkan dia, dan Allah memberi nikmat imdad, yakni menolong dia dalam melangsungkan kehidupan dia. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Jadi terima kasihlah kepada orang yang ada yang menyumbang, dihantarnya menyumbang supaya perjalanan pengajian kita ini lebih baik. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala murahkan rezeki, dan insya-Allah kalau ada masa kita akan sambung pada malam besok hari, insya-Allah. Jadi sekadar ini saja dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Moga-moga Allah meredai kita, moga-moga Allah mengampunkan kita, moga-moga Allah menyelamatkan kita daripada fitnah yang berlaku. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ini, moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapat husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, agar Engkau kumpulkan kami semua di dalam syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekadar ini saja, wallahu alam.